قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, tiada akan suatu yang lain daripadanya. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita sudah berada pada bab yang ke-6, pada menyatakan ikhlas. Dah baca dah sikit hari tu rasanya? Tak? Sikit je. Muqaddimah, definisi makna kepada ikhlas. Kita tengok, ketahui olehmu bahawasanya, yakni bahawasanya makna ikhlas itu pada syarak, iaitu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad. Menunggalkan maknanya mengesakan Allah Ta'ala dalam melakukan taat, mengesakan Allah Ta'ala. Bawah nanti dia akan cerita. Dan iaitu menunggalkan Allah Ta'ala tu pada taat dengan qasad, iaitu bahawa menghendaki ia seorang dengan taatnya, dengan taat seorang itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Tiada, yakni tiada hendak akan sesuatu yang lain daripadanya, daripada mendekatkan diri, menghampirkan diri pada Allah. Itu maksud ifrat. Maksud menunggalkan Allah Ta'ala ataupun maksud mengesakan Allah Ta'ala dalam melakukan taat, iaitu menuntut mendekatkan diri itu hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Buat taat tu dengan niat nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, bukan pada yang lain. Lepas tu taat tu pecahlah. Sebagaimana yang kita maklum, ada ketaatan yang berbentuk harta benda. Kita keluarkan sedekah, kita keluarkan fitrah, kita keluarkan zakat. Apa tujuan kita holo duit tu? Untuk sedekah, untuk derma, ataupun untuk fitrah, untuk zakat. Zakat dia ada qadar dia, fitrah ada 3 pilihan. Kenapa kita pilih yang paling mahal sekali daripada 3 pilihan tu? Lepas tu tunjuk-tunjuk pula, aku bayar yang beras basmati yang paling mahal, yang RM21 satu kepala. Dia ada RM7 tak? RM7, RM14, RM21 ke kalau tak silap saya lah. Qadar zakat fitrah. Kita bayar yang RM21 tu, kira kalau boleh nak tunjuk pada orang, biar orang tahu aku bayar yang RM21 ni, kali dengan anak beranak kita, mahal lah nak banding dengan orang yang bayar RM7. Tujuan kita bayar holo zakat fitrah tu tujuan apa? Kalau tujuan nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ikhlas. Tapi kalau holo duit tu kerana nak tunjuk pada orang yang aku bayar zakat fitrah, dia pun bayar zakat fitrah juga, tapi beza antara kita dengan dia RM7 je, kita RM21. Beza tu nak dapat tempat di hati manusia. Jadi itu tak ifrat pada Allah Ta'ala. Itu bukan nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala tu, nak mendekatkan diri pada manusia. Begitulah juga dengan ibadat lain. Ibadat badaniyah contohnya, solat. Kita semayang sunat ataupun semayang fardu. Kenapa semayang sunat? Kenapa semayang fardu ni? Nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ataupun kerana apa? Kerana orang lain, katakanlah kerana nak pujian daripada manusia.
ataupun kerana takut celaan cacian daripada manusia, tu tak ikhlas nama dia. Dia nak ifrad Allah Ta'ala, ifradul ibadah, ifradullah fi ta'ah. Dia nak menunggalkan Allah Ta'ala dalam melakukan taat. Maknanya melakukan taat hanya kerana Allah Ta'ala semata-mata. Hanya kerana Allah tu maksud dia apa? Nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, bukan selain daripada itu. Apa contoh selain daripada itu? Seperti puji manusia. Itu antara yang kita cari, yang manusia suka, benda yang boleh dapat segera dan kita boleh dengar segera. Bila kita buat sesuatu kebaikan, maka orang puji. Itu benda yang kita boleh dapat sekarang. Di dunia kita dapat dah. Padahal Allah Ta'ala banyak dalam Quran puji. Puji orang soleh, puji orang bertakwa, puji orang muhsinin, puji. Macam-macam puji dalam Quran ada. Allah Ta'ala puji juga. Tapi tak peduli dengan pujian Allah Ta'ala. Dia nak pada pujian daripada manusia sebab dia boleh nampak sekarang. Orang kata kita soleh, orang kata kita rajin, orang kata kita baik. Tu kita boleh dengar, kita boleh dapat sekarang. Tu memang perangai kita dah. Perangai nafsu. Nafsu ni dia nak kepada al-ladzatul ajilah, sifat dia. Perangai nafsu ni, salah satu daripada nafsu ni dia nak ialah dia nak kelazatan yang dia boleh dapat sekarang. Sebab tu dia berbelah bagi, nak mari masjid ke tak nak mari masjid. Dia nak kelazatan sekarang. Mari masjid tak seronok, duduk di rumah seronok. Ataupun pergi ke mall seronok, pergi ke pasar raya ataupun pergi ke pasar malam ataupun berjalan-jalan bawa anak bini berjalan bersia-sia malam-malam seronok. Sebab apa? Dia boleh dapat kelazatan sekarang. Adapun duduk sini kelazatan akan datang di akhirat nanti, lepas mati baru tahu kelebihan duduk dalam majlis ni. Kelebihan mengaji di masjid, mengaji di surau antara maghrib isyak, walaupun beberapa minit, katakanlah 30 minit, tapi pahala sangat-sangat besar. Selangkah kita keluar satu darjat Tuhan angkat. Pas satu darjat jangan duk kira macam kiraan kita. Satu darjat ni kadang-kadang beratus tahun perjalanan di antara satu darjat dengan satu darjat. Satu langkah perjalanan diangkat satu darjat, dihapus satu dosa. Pas kita datang bukan satu langkah, walaupun kawasan ni setapak ke. Setapak je kan. Tapi beberapa tapak nak sampai ke sini ni. Tayar berapa kali bergolek nak sampai ke sini. Minyak nak habis taki, boleh nak sampai ke sini. Contohnya. Maka banyak sebenarnya pahala yang Allah Ta'ala bagi. Cuma tak nampak. Adapun yang kita duduk di rumah, berehat di atas sofa contohnya, ataupun bawa anak bini pergi berjalan, bukan kata salah, tapi bila bertembung dengan benda-benda yang ketaatan, kadang-kadang kita tinggal. Sebab apa? Sebab nafsu kita lebih berkenan dengan benda yang dia boleh dapat kelazatan segera. Apatah lagi kalau kelazatan segera tersebut berbentuk maksiat dan dosa. Berbentuk maksiat dan dosa lebih-lebih lagi lah dicela oleh agama. Baik. Jadi orang yang melakukan ibadat selain daripada Allah, contoh dia apa? Iaitu nak kepada puji manusia, dia kata contoh. Dan harta benda, contoh lain, nak kepada harta benda. Nak pada harta benda. Kita buat sesuatu nak pada harta benda. Orang Orang suruh baca Quran, orang suruh Suruh bangun qiyamul lail. Tanya dulu, apa kelebihan qiyamul lail? Murah rezeki. Baru bangun qiyamul lail. Sebab apa? Sebab nak murah rezeki. Orang suruh istighfar. Kenapa istighfar? Murah rezeki. Baru istighfar. Nak dengar murah rezeki baru nak amal. Orang kata bacalah ayat ni, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa? Dia kata boleh rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Mulalah dia pun ambil ayat tu, tulis hafal amal lah dia.
Amal 10 kali, dia kata tak ada apa pun, tinggal. Sebab dia nak apa? Dia nak harta. Dia bukan nak kepada apa? Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Padahal, kalau qasad dia nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, janji Allah tak pernah mungkin. Kalau dia buat semata-mata kerana Allah Ta'ala, pujian manusia tetap datang juga. Kita jadi orang soleh semata-mata kerana Allah Ta'ala suruh kita jadi orang soleh. Kita pun usahalah jadi orang soleh, orang baik, orang bertakwa pada Allah Ta'ala. Manusia tak puji ke? Manusia pujilah. Tapi nafsu dia tak nak itu. Dia tak nak yang datang tu kemudian. Dia nak yang segera. Dia boleh dengar yang tu dulu dia nak. Maknanya yang Allah Ta'ala ni dia letak nombor 2, nombor 3. Boleh jadi nombor 10. Nombor berapa duduk belakang yang Allah Ta'ala ni. Dia nak yang nafsu dulu. Yang diri dia ataupun yang nafsu tu nak dulu. Baik. Jadi dia kata ada juga tujuannya ialah kerana harta benda dan dimuliakan. Dimuliakan sini kena kait, dimuliakan di atas dunia. Itu. Beramal soleh, jadi orang soleh, nak suruh orang hormat. Nak suruh orang hormat sebab apa? Kita orang soleh kan, muliakanlah. Paling-paling tidak orang bersalam. Paling-paling tidak orang cium tangan, paling-paling tidak orang sila makan, hidangan dah siap dah, banding orang biasa kan. Orang-orang soleh, geng-geng apa, geng-geng tok-tok leban ni ya, tempat dia dah disediakan. Mari sini, dah apa, hidangan dah disedia ni. Kita orang awam ni beratur. Tak nak gitu. Nak lah, perangai nafsu memang nak itu. Boleh dapat sekarang. Kemuliaan di dunia. Tapi kalau tuntut kemuliaan itu, kemuliaan di akhirat, itu tidak mengapa. Kita buat taat, buat amal ibadat, nak mendapat kemuliaan di akhirat sana. Kerana Allah Ta'ala janji, mengaji akan diangkat darajat oleh Allah Ta'ala di akhirat. Beristighfar akan diangkat darajat oleh Allah Ta'ala. Bersalawat begitu juga. Maka kita pun buat. Kenapa? Nak dapat kedudukan yang tinggi di akhirat sana. Tu tak ada masalah. Tujuan tu tak ada masalah. Sebab tujuan tu dibenarkan oleh agama untuk mendapatkan kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat. Cuma sebut dah sebelum ni, nak banding orang yang nak ganjaran yang ada di sisi Allah dengan nak Allah Ta'ala. Mana yang lebih tinggi? Nak Allah Ta'ala. Banding dengan yang nak ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Hatta nak pahala, nak syurga pun tak salah lah dalam beramal. Cuma nak banding dari sudut tinggi tak tinggi tu, tak tinggilah orang yang nak kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan. Baik. Mana tadi? Dan lain-lain lagi. Dan lain-lainnya, makna lain-lain daripada 3 tadilah. Nak kepada apa? Pujian, nak kepada harta benda, nak supaya dimuliakan, dan lain-lain daripada 3 tadi tu. Daripada, tu bayan dia panggil. Daripada segala tujuan dunia, yakni daripada maqasid dunyawiyah. Yang tu celah. Adapun yang adapun tujuan akhirat tak ada masalah, sebut dah tadi contoh. Tujuan kedudukan di akhirat, pahala di akhirat, syurga di akhirat tu tak salah. Tak salah bagi orang yang rendah, tak salah. Bagi orang tinggi dia tetap berasa salah juga. Sebab apa? Sebab dia cari dalam ibadat ni hanya ifradullah, nak menunggalkan Allah Ta'ala saja. Yakni nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Baik. Dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji oleh Allah. Dia bagi tahu pada kita bahawa ikhlas ni adalah perangai hati, bukan perangai zahir. Jangan dihukum orang murni riak. Tengok orang apa? Tengok orang bagi benda, orang tu pun ambil. Dia ni tak ikhlas mana? Kan? Tuan-tuan tengok agamawan duk mari mengajar kan, orang hola. Bahkan bila dia hola dia ambil. Tak ikhlas mana ustaz ni. Setiap kali orang bagi dia ambil ya. Tak ada nampak apa, tak ada nampak tolak. Mari seorang lagi
Allah tak ambil. Allah tak ambil. Ikhlas sungguh ustaz ni. Tak, zahir kita nampak gitu dia. Beringat, dalam menolak, kadang-kadang situ ada sifat celah. Dalam ambil, kadang-kadang lebih baik. Tu Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ada sebut dalam nasihat dia. Dia kata apa? Iyyaka warradda. Beringat ketika engkau menolak pemberian orang. Boleh jadi saat orang holor pada engkau tolak. Apa yang ada dalam hati saat engkau tolak? Boleh jadi ada dalam hati nak suruh orang kata pada kita, dia ni orang zahid, tak cintakan dunia. Padahal kita sendiri tahu kita orang cintakan dunia, maka saat kita tolak itu adalah keji. Sebab apa? Kita nak suruh orang kata kita baik ni. Kita tolak tu, nak suruh orang kata kita orang baik, kita tak ada tamak, kita zahid, kita tak cintakan dunia. Tu adalah satu perbuatan yang cela di sisi agama. Boleh jadi saat orang tu ambil dengan tujuan, biarlah orang kata aku ni orang yang cintakan dunia. Tu lagi bagus. Orang tengok Zahir dia ni cintakan dunia, biar orang tahu. Kita cintakan dunia, dalam hati kita, siapa tahu? Sebab ni sifat hati, bukan sifat zahir. Tamak tak semestinya duduk dia orang kaya. Kadang-kadang dia orang miskin, lebih tamak berbanding dengan orang kaya. Orang kaya, dia tak tamak sebab apa? Dia ada serba-serbi dah yang dia nak. Dia nak rumah besar ada. Dia nak kereta apa, dia dapat. Dia nak duit, dia ada. Kita yang tak ada apa-apa ni, duk cita-cita nak dapat tu. Nak dapat duit banyak, nak dapat rumah besar, nak naik kereta besar. Dalam jiwa kita yang tak ada apa-apa ni, kadang-kadang lebih penuh dunia berbanding dengan orang kaya yang duduk dalam dunia. Dunia duduk dengan dia di luar saja. Dalam hati dia tak ada dunia. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi dah pada dia. So jiwa dia dengan dunia tak ada apa. Tapi jiwa orang yang tak diberi dunia kadang-kadang lebih tamak berbanding dengan orang yang diberi dunia oleh Allah Ta'ala. Saya nak sebutnya ialah zahir bukan ukuran. Sebab sifat ni adalah sifat batin. Kita tengok orang ambil, belum tentu orang tersebut adalah orang yang tidak ikhlas. Orang yang tak ambil, belum tentu orang tersebut adalah orang yang tidak ikhlas. Yang tahunya tuan dia. Tu yang disebut oleh pepatah Arab, sahibul bait adra bima fihi. Tuan punya rumah lebih tahu apa yang ada dalam rumah dia. Tuan punya hati lebih tahu hati dia macam mana saat dia ambil, saat dia tolak. Kita yang melihat tak tahu, kita hanya tahu hati kita sahaja. Tu ulama ajar dah pada kita. Jadi sini dia kata ikhlas itu satu kelakuan hati, bukan kelakuan zahir. Kita semayang di khalayak ramai, kita semayang pula perlahan-perlahan kita buat pergerakan kita pelan-pelan. Qiyam kita lama, rukuk kita lama, sujud kita lama, baca pun pelan-pelan kita. Dalam sujud kita berdoa panjang pula. Orang kata dia ni nak menunjuk ni. Kita tak tahu dalam hati dia. Bukan kerja kita menghukum. Mengatakan orang ni riak ni, menunjuk ni. Ni kalau semayang seorang tak semayang lama gini rasanya. Bukan kerja kita. Tu kata tasawuf mengaji untuk tengok diri masing-masing. Kadang-kadang kita yang semayang ringkas, kita berasa aku lebih tepat dengan sunnah Nabi. Tak ada apa-apa. Kita berasa kita semayang ringkas ni, laju-laju ni. Sebab apa? Aku nak meraihkan ni lah jemaah-jemaah ni. Aku orang yang paling tepat dengan sunnah Nabi. Tu tujuan dia apa tu? Nak suruh orang kata dia ni memang ikut sunnah Nabi. Nak suruh orang kata tak ada apa-apa. Itulah riak. So kita tahu kita buat tu adakah riak ataupun adakah ikhlas.
Kita sendiri yang tahu. Baik. Mana tadi? Kita hola duit dalam tabung. Tak tutup pun. Kita bubuh. Nampak orang boleh tengok warna merah kita bagi. Adakah dengan cara macam tu tak ikhlas? Tak tentu. Yang tak ikhlas boleh jadi yang tutup. Tak nampak apa-apa. Boleh jadi yang tu tak ikhlas. Mu tengok aku jaga tengok. Baguslah dia tu bagi derma. Tak tunjuk pada orang. Orang tak tahu dia bagi berapa. Nak pujian manusia tu. Yang bagi RM10 tak ada rasa apa pun. Taqarruban ilallah. Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Mu tengok ke tak tengok ke tak ada apa aku. Aku hanya memberi apa yang Allah Ta'ala beri padaku. Dan aku ambil jalan pemberian Allah Ta'ala. Taqarrub pada Allah Ta'ala. Cari madhan di sisi Allah. Puji di sisi Allah Ta'ala. Bagi terbuka. Lebih kadang-kadang ikhlas berbanding dengan orang yang sembunyi-sembunyi. Tu kena faham betul-betul. Sagi duk kata kalau apa? Kalau derma ni dia kata kena bagi senyap-senyapnya. Jangan bagi tahu apa, jangan bagi secara terbuka. Tu tengok pada jiwa seseorang yang bagi tu. Ada orang yang bagi secara terbuka, ikhlas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu habis harta, maklum. Orang maklum. Umar bin Khattab maklum, para sahabat maklum. Adakah Abu Bakar As-Siddiq tak ikhlas? Dia digelar Siddiq. Orang yang sangat jujur. Jujur tu jujur dengan Allah Ta'ala tu. Siddiq tu. Allah Ta'ala menggelarkan dia dengan Siddiq. Orang yang paling jujur. Orang yang tak ikhlas ni orang tak jujur. Di zahir nampak macam sedang buat taat pada Allah. Sujud, rokok pada Allah Ta'ala. Dalam hati, duk harap manusia. Tu tak jujur. Dia nak luar dalam serupa. Depan nanti ada cerita. Hadis ba'innamal a'malu binniyat. Kenapa lelaki yang berhijrah kerana nak kahwin dengan perempuan tu dikira cela? Padahal dia bukan buat maksiat, bukan buat dosa, dia nak kahwin. Dia nak meminang perempuan tersebut. Perempuan tersebut tolak pinangan dia. Nanti depan nanti cerita. Ringkas nak jumpa hadis ni. Baik, mana tadi? Dan tiada diterima akan amal ibadat melainkan dengan dia, yakni dengan ikhlas. Tu kunci nak terima amal ibadat. Terima amal ibadat bukan sah amal ibadat. Amal ibadat dari sudut fiqh kata sah. Ni kata nak terima, maknanya terima di sisi Allah Ta'ala, qabul di sisi Allah Ta'ala, pahala di sisi Allah Ta'ala. Syarat kena ada ikhlas. Itu. Adapun sah pada fiqh. Tanya Tok Fiqh. Saya semayang maghrib tadi sah tak? Tok Fiqh kata, mu semayang macam mana? Aku takbir mula-mula sekali. Aku duduk berdiri, lepas tu aku takbir. Dalam takbir mu ada niat tak? Ada. Lepas tu aku baca Fatihah, lepas tu aku rukuk, aku i'tidal, aku sujud, sampailah cerita bagi salam. Tok Fiqh kata sah dah semayang gitu. Mari tok tasawuf pula. Ada ikhlas ke tak ada ikhlas? Ada ikhlas, qabul. Tak ada ikhlas, tak qabul di sisi Allah Ta'ala. Maknanya tak ada pahala. Tu yang hadis yang selalu dibaca dalam dalam bulan puasa tu. Kam min sa'imin, kam min qa'imin. Dua. Berapa ramai orang yang puasa, berapa ramai orang yang bangun ibadat di waktu malam, laisa lahu, tak ada apa-apa untuk dia. Tak kepenat tu. Puasa penat lapar, bangun malam penat berjaga, tapi laisa lahu, tak ada apa-apa bagi dia illal ju'a, yang puasa, wal atas, lapar je dia dapat, dahaga je dia dapat, qabul tak ada. Lepas tu illas sahar, bak qiyam pula, kecuali penat berjaga malam saja. Letih situ letih tak tidur. Semayang tak qabul di sisi Allah Ta'ala. Hanya sah pada fiqh saja. Sebab tu kena mengaji 2-3 cabang ilmu. Sah pada fiqh, pagar pula amal ibadat kita tu dengan pagar tasawuf. Barulah qabul di sisi Allah Ta'ala. Kita buat sikit pun tak apalah janji qabul. Tak banyak amal ibadat kita. Memang kita bukan rajin beribadat pun. Tapi tiap-tiap kali ibadat kita buat,
semua qabul di sisi Allah Ta'ala. Orang bagi 1,000, kita bagi RM10. 1,000 tak qabul, RM10 qabul. Mana nak? RM10 lah. Orang buat 10 rakaat, kita buat 2 rakaat. 10 tak qabul, 2 qabul. Qabul 2 yang kita nak. Sebab tu orang ngaji tasawuf, bila hati dia betul-betul jernih, amal ibadat dia sangat-sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia buat dalam keadaan ihsan. Sampai ke tahap tu, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu ihsan yang Nabi sebut dalam hadis, dalam hadis Islam, iman dan juga ihsan. Tak banyak amal ibadat tapi nilai dia di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan ahli ibadah. Ahli ibadat beribadat je, sah dari sudut fiqh, tapi tak jaga dari sudut hati, maka boleh jadi tak qabul di sisi Allah Ta'ala. Baik, telah berfirman Allah Ta'ala nombor 1, dia kata, silap tu nombor 2 juga dia tulis dalam kitab saya lah. Tu nombor 1 mula-mula tu surah Al-Bayyinah ayat raqam 5 dia tu. Surah Al-Bayyinah ni Melayu kita panggil surah Lam Yakuni. Gitu. Allah Ta'ala sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya tiada disuruh, tambah dan, sebab ada waw. Wa ma umiru, dan tiada disuruh gitu. Dan tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah. Dengan tu dengan tu terjemah kalimah li. Li ni untuk, tapi dia awak mari li tu dengan makna ba. Dia awak mari li ni orang mengaji bahasa Arab. Li ni dengan makna untuk, tapi li di sini dengan makna ba, huruf ba, iaitu dengan makna dengan. Sebab tu diterjemah melainkan dengan menyembah. Kenapa? Sebab ulama nak menolak gharad. Ulama nak menolak, nanti orang akan faham Allah Ta'ala suruh manusia ni beribadat kepada dia. Mereka tak disuruh melainkan untuk beribadat pada Allah. Nampak tak? Seolah-olah, faham elok-elok. Seolah-olah macam Allah Ta'ala ni buat hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia ni, tujuan dia ialah untuk beribadat. So Allah Ta'ala ambil daripada ibadat hamba. Bukan gitu? Allah Ta'ala ni nak melayakkan dia ni nama Allah, kena ada dua. Nak melayakkan dia ni nama dia Allah. Kok adalah manusia nak jadi Allah kan? Kalau berasa nak jadi Allah, kena ada dua. Satu, dia mestilah mustaghniyan an kulli ma siwah. Yang kedua, muftaqiran ilaihi kullu ma'adah. Dua tu. Kalau ada dua tu di kita boleh nak mengaku aku ni Tuhan. Kalau tak ada, tak payah. Kerajaan langit kau, kerajaan apa kau tak kira, tak layak belaka. Sebab apa? Sebab tak ada salah satu daripada dua ni. Kena ada dua-dua. Satu, Allah Ta'ala ni muftaqiran, mustaghniyan an kulli ma siwah. Dia ni terkaya. Bila sebut terkaya, dia tak berhajat pada siapa-siapa pun. Sebab tu ulama mengatakan li ni dengan makna bah, dengan makna dengan. Sebab apa? Allah Ta'ala buat hamba, buat makhluk, perintah supaya dia beribadat. Ada tujuan untuk Allah Ta'ala tak? Balik kepada Allah Ta'ala tak kelebihan dia? Tak ada. Mustaghniyan an kulli ma siwah. Aku tak berhajat pun ibadatmu. Mu beribadat, kamu tak beribadat, aku tak berhajat apa-apa. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Walau seluruh makhluk daripada awal cipta langit bumi sehingga ke akhir bumi, semua buat taat padaku, sikit pun tak menaikkan darajat aku. Begitulah sebaliknya, daripada awal langit bumi sehinggalah ke akhir bumi,
Seorang pun tak pernah buat taat padaku, tak akan menurunkan darajat aku sikit. Sebab apa? Aku mustaghniyan an kulli ma siwah. Aku duduk dalam keadaan beginilah, kaya raya. Maha kaya Allah Ta'ala, walau tak ada apa-apa makhluk pun Allah Ta'ala cipta. Tak ada bumi, tak ada alam, tak ada alam seluruh, tak ada Rabbil Alamin tu, tak ada semua alam. Katakanlah taklid, Allah Ta'ala tak cipta alam pun. Hanya zat dia yang tunggal saja wujud, dia tetap kaya. Tak sama dengan kita lah. Kita ni panggil kaya, kaya muqayyad nama dia. Kita ni kaya, tapi kaya muqayyad, kaya yang dikaitkan. Kaya dengan sebab apa? Sebab ada tanah banyak. Kaya sebab apa? Ada rumah banyak. Kaya sebab apa? Sebab ada duit banyak. Tu kaya kita sebab ada duit. Kalau tak ada duit, tak kaya. Ada properti banyak, tu kaya. Kalau tak ada, tak kaya kita. Kaya Allah Ta'ala, walau tak ada apa, dia tunggal-tunggal satu-satunya ada. Dia tetap maha kaya. Tu beza Allah Ta'ala, mustaghniyan an kulli ma siwa. Satu lagi, muftaqiran ilaihi kullu ma'adah. Lain daripada Allah Ta'ala, semua berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk lain daripada Allah Ta'ala, makhluk. Semua makhluk lain daripada Allah Ta'ala, semua dinamakan makhluk. Yang tu semua berhajat pada Allah Ta'ala. Kita lebih-lebih lagi lah, makhluk manusia berhajat sangat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan semua khalaqalakum. Dia jadikan untuk kamu, manusia, khalifah di muka bumi. Ma fil ardi jami'a. Semua yang ada atas muka bumi ni. Pokok dijadikan untuk apa? Untuk Adam alaihissalam, untuk anak Adam. Bumi dijadikan untuk anak Adam. Air dijadikan untuk anak Adam. Apa? Haiwan dijadikan untuk anak Adam. Semua sekali untuk anak Adam. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Lepas tu, anak Adam dijadikan untuk apa? Kalau dah tumbuh-tumbuhan dijadikan untuk anak Adam, angin, udara, semua sekali dijadikan untuk anak Adam. Dah anak Adam dijadikan untuk apa? Beribadatlah pada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan liya'budu, untuk mengabdikan diri pada Allah. Yang lain Allah Ta'ala jaga belaka dah. Mun apa? Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tu Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Quran lah. Baik. Jadi sini tiada disuruh dan tiada disuruh akan mereka itu, melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala. Pada ketika mukhlisin lahuddin tu ni terjemah. Pada ketika membersihkan mereka itu, yakni pada hal keadaan membersihkan mereka itu baginya, bagi Allah, akan agama, yakni akan ibadah, daripada syirik. Tu bukan syurga dah. Dia tertitik daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Dua. Beribadat pada Allah Ta'ala dengan syirik, bebas daripada syirik besar dan juga daripada syirik kecil. Syirik besar ni ada dua pula. Satu syirik besar yang nampak pada zahir. Macam apa? Yang dibuat oleh orang-orang kafir. Menyembah, beribadat selain daripada Allah Ta'ala. Gi sembah patung contohnya, sembah matahari contohnya, sembah busuk contohnya, sembah tempat-tempat yang dipercayai ada keramat dan sebagainya lah. Sembah dalam bentuk beribadat gitu. Maka perbuatan tersebut kita panggil syirik yang besar. Ada satu lagi termasuk dalam syirik yang besar juga. Zahir tak nampak, dia tersembunyi. Tapi Tuan dia tahu. Contoh, dia berasa ada makhluk yang boleh memberi bekas. Ada makhluk yang boleh memberi bekas. Contoh, pisau contoh. Allah Ta'ala tunjuk dalam sejarah, bukan pisau itu yang memberi bekas untuk memotong. Sebagaimana berlaku dalam kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Pisau memang dia tajam, tapi dia tak memberi bekas kalau Allah Ta'ala tak izin untuk dia memotong. Api, sifat yang ada pada api membakar, tapi bukan dia sendiri boleh membakar dah.
Dia diberi bekas oleh Allah Ta'ala untuk membakar, baru dia boleh membakar. Kalau tidak, dia tak membakar. Bukti ada dah manusia nama Ibrahim duduk dalam api besar, tapi tak terbakar. Ada manusia nama Ismail dah diletak pisau di leher, tak putus, tak luka walau sedikit pun. Tu nak beritahu, makhluk tidak boleh memberi bekas. Duduk situ tak ada apa-apa kita. Kalau kita duduk di pegangan tu, maknanya tak ada siapa-siapa boleh memudaratkan kita. Tak ada siapa-siapa boleh beri manfaat pada kita. Seluruh manusia sepakat nak memudaratkan kita, tak akan dapat memudaratkan ke kita kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Seluruh makhluk sepakat nak beri manfaat kepada kita, tak akan dapat dia bagi manfaat pada kita kecuali Allah Ta'ala tetapkan mereka boleh bagi manfaat pada kita. Itu nak beritahu, makhluk tak boleh memberi bekas. Kita makan nasi, bukan zat nasi itu yang mengenyangkan, tapi Allah Ta'ala yang menjadikan kita kenyang. Begitu juga air, bukan zat air ini yang menghilangkan haus. Kalau ada dalam hati kita, makhluk ni boleh bagi bekas pada kita, tu dipanggil syirik besar juga tu. Tapi orang tak nampak. Beringat? Kalau kita berasa air inilah secara zat dia, secara independen dia boleh menghilangkan haus. Begitulah juga dengan nasi. Begitulah juga dengan ubat yang kita ambil makan, kita telan tu, hilang penyakit kita. Ubat itulah kita berasa satu-satunya tanpa perlu pada Allah Ta'ala. Tu kita sedang melakukan syirik besar. Cuma syirik tu orang tak nampak, tapi masih dalam kategori syirik besar. Makhluk boleh memberi bekas. Baik. Tu dua, ingat. Yang kedua, yang ketiganya ialah dan syirik kecil. Syirik kecil inilah tajuk kitanya, iaitu riya. Tu Allah Ta'ala tak suruh kita beribadat, sama ada dua syirik besar tadi ataupun syirik kecil, iaitu beribadat dalam keadaan mencari yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Baik. Sikit lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis masyhur. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia kata nombor dua, bawah tu dia kata rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang syekh dalam bidang hadis, iaitu Bukhari dan Muslim. Kalau kata rawahu syaikhan dalam bidang apa? Dalam bidang fiqh, Imam Nawawi dan Rafi'i. Gitu. Tengok bidang apa kita mengaji. Syaikhan dua-dua. Bidang apa? Fiqh, Nawawi, Rafi'i. Hadis, Bukhari dan Muslim. Gitu. Daripada siapa Imam Bukhari dan Muslim ambil hadis ni? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis daripada Sayyidina Umar, dengar daripada Nabi. Diriwayatkan sehinggalah sampai kepada Abu Hurairah. Sehinggalah sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua orang ni ambil simpan dalam kitab mereka. Baik. Nak tengok, buka kitab mereka lah. Bukan mereka saja, dalam kitab Arba'in Nawawi pun hadis ni lah hadis mula-mula sekali. Baik, tengok. Artinya, hanya senya, tu terjemah kepada innama. Ada tu hasrin dipanggil. Hanya senya sah. Mana kalimah sah dalam hadis tu? Tak ada. Tak ada, tapi dia hurai lalu. Hanya senya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Ini sebahagian besar ulama. Sebahagian besar ulama menghuraikan maksud hadis ni. Nabi hanya sebut innamal a'malu binniyat, hanya senya amal ibadat itu adalah dengan niat. Jadi ulama-ulama pula lah takdirnya
Ni Nabi sebut ni nak beritahu sah dengan niat ke sempurna dengan niat. Itu. Jadi khilaf di kalangan ulama. Sebahagian besar ulama mengatakan hanya sah amal ibadat itu dengan niat. Masuk mazhab Syafi'i. Maknanya mana-mana amal ibadat yang perlu pada niat, tak ada niat tak sah. Berdasarkan hadis ni, perenggan yang pertama ni, innamal a'malu bin niat dulu. Tak ada niat tak sah. Semayang, mazhab Syafi'i kata niat salah satu daripada rukun. Kita tak niat tak sah berdasarkan pada hadis ni. Sebab amal dikira dengan niat. Ambil wuduk tadi, ambil air semayang. Bagi kita mazhab Syafi'i kena ada niat beserta dengan perbuatan. Kita tak niat, jawab dia tak sah wuduk walau habis sekolah air. Mandi wajib contohnya, tak niat walau habis satu tangki, tak sah mandi wajib. Mazhab kita Syafi'i. Tapi mazhab lain, mazhab Hanafi, ada kes-kes tertentu bagi dia tak niat tak apa. Contoh macam ambil wuduk mazhab Hanafi, bagi dia tak niat tak apa. Sebab apa? Bagi dia bukan dia takdir kat sini sihhatul a'mal, tapi dia takdir kamalul a'mal. Tu ulama dia. Ulama Syafi'i, innama sihhatul a'mal, hanya sah amal ibadat itu dengan niat. Maka wajib niat. Mazhab kita Syafi'i. Bagi mazhab Hanafi, innama kamalul a'mal bin niat, hanya sempurna amal dengan niat. Tak ada niat pun tak apa, sunat niat. Tu mazhab Hanafi. Tengok ulama berkhilaf, kita tak tahu ulama khilaf, kita duk gaduh apa niat-niat dia kata, engkau duduk was-was niat lagi, takbir 10 kali tak masuk niat lagi. Tengok mazhab siapa? Mazhab Hanafi tak payah niat-niat dia tu. Nak mari ke rumah, nak mari daripada rumah nak datang ke masjid, memang nak sembahyang isyak ke dia tu? Kau nak pergi ke mana? Memang nak pergi sembahyang dah dia tu. Tak payah niat-niat Allahu Akbar dah. Tak apalah mazhab lain. Mazhab Syafi'i dah dipanggil innama sihhah. Sah sembahyang itu dengan niat. Tak ada niat tak sah amal ibadat. Baik. Satu. Kemudian perenggan yang kedua Nabi sebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Masuk isyad dah. Buat tak dengar sudah. Mana tadi? Nak buat biadin ni mana? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya Nabi kata, bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Yang ni dari sudut dapat pahala tak dapat pahala. Tadi dari sudut sah ke tidak sah. Innamal a'malu bin niat, dari sudut sah ataupun tidak sah amal ibadat. Punah ataupun tak punah amal ibadat. Itu penenggang pertama, innamal a'malu bin niat. Adapun yang kedua ni, boleh pahala ke tak boleh pahala. Tu wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Dia niat kerana Allah, boleh pahala. Dia niat nak makan cendol lepas main tarawih, boleh makan cendol. Tarawih tak boleh apa-apa. Semayang 2 rakaat mari daripada rumah nak pergi ke masjid nak semayang tarawih. Nak semayang tarawih ke nak more contoh. Kita pergi ada more malam ni. Tapi nak more kita kena semayang dulu. Niat nak more, boleh more. Niat nak semayang, boleh semayang. Nak mendekatkan diri pada Allah, boleh mendekatkan diri pada Allah. Tu wa innama likulli imri'in ma nawa. Perenggan inilah juga mazhab kita Syafi'i ambil sebagai ta'yin dalam niat. Dalam niat kan kena ada qasad, ta'arud, ta'yin untuk semayang fardu. Beza pula semayang jenis macam mana. Semayang sunat ada waktu. Tu sunat ada sebab. Tu beza-beza pula. Sunat mutlak macam mana niat dia. Ni cerita semayang fardu. Kena ada 3.
Qasad, aku semayang. Ta'arud, fardu, kemudian ta'yin. Fardu apa? Ni wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap seseorang itu apa yang dia niat. Yang ni ta'yin kan? Dia niat tu untuk apa? Untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib, untuk isyak. Kalau niat aku semayang fardu saja, tak tentukan isyak ke maghrib ke, tak sah. Nanti nak semayang isyak nanti. 3 tu paling kurang kena ada. Aku semayang fardu isyak. Dalam takbir Allahu Akbar. Lepas tu muqaranah tak muqaranah tu, tu cerita dalam kitab fiqh lah. Berserta di mana, di Allah ke, di akbar ke, ataupun daripada awal sehingga akhir ke, tu dipanggil muqaranah, cerita dalam bab fiqh lah pula. Cuma nak sebutnya, ada tak 3 tu dalam takbir daripada alif Allah sehingga ra akbar? Ada 3 tu, beres. Lepas tu niat ikut imam, mana-mana tak apa. Dah masuk dalam semayang dah. Tengah-tengah baca doa iftitah, teringat aku ikut imam ni. Niat ikut imam beres, tak ada apa. Jangan tak niat sampai ke habis sudah. Sebab apa? Sebab duk follow tu. Follow apa tak niat ikut imam. Lain daripada semayang Jumaat. Semayang Jumaat mesti ada dalam niat juga ikut imam. Sebab apa? Sebab semayang Jumaat tak serupa dengan semayang fardu. Wajib berjemaah. Wajib berjemaah maknanya kena ada makmum, kena ada imam daripada awal takbir sampai akhir. Wajib berjemaah. Sebab tu kena niat ikut imam dalam takbir. Cuma nak sebutnya wa innama likulli imri'in ma nawani. Daripada sini mazhab kita Syafi'i ambil dari sudut ta'yin. Kena berti tu nampak lain macam dah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ni akan datang kita cerita. Ini hadis tentang Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kerana nak mengahwini Ummu Qais. Akan datang insya-Allah, wallahu a'lam wa ilmuhul atam.